Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan yang berada dalam kelas ini. Okey, pada petang ini saya akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk penggunaan bahasa Selangor dalam kalangan mahasiswa. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syahrul Nizam bin Abdul Manan dan saya akan memperkenalkan juga ahli-ahli kumpulan saya yang lain iaitu Nur Azwani binti Muhammad Idriki, Ni Excella bin Denny Timothy, Nur Hashimah binti Adri. Saya berharap agar anda semua dapat memberikan tumpuan dengan sebaiknya pembentangan kami pada petang ini. Sebagai pengenalan, di sini terdapat beberapa definisi bahasa Selangor yang diberikan oleh beberapa tokoh dan maksud secara umumnya. Yang pertama, menurut Hasma Haji Omar, bahasa Selangor merupakan bahasa yang tidak formal dan bukan halus. Menurut Nik Safia Karim pula, bahasa Selangor merupakan bahasa terhad dan memiliki ciri tertentu serta digunakan oleh golongan tertentu sahaja. Manakala menurut Teo Kok Siong pula, bahasa Selangor merupakan gaya pertuturan yang digunakan oleh sesuatu golongan dan secara umumnya bahasa Selangor memiliki ciri-ciri tertentu seperti digunakan oleh golongan remaja pada umumnya, bersifat tidak rasmi dalam pertuturan atau komunikasi, memiliki pengertian khusus dan memiliki kosakata yang difahami oleh golongan tertentu sahaja. Baiklah, seterusnya masuk kepada objektif kajian. Di sini pengkaji menggunakan 3 objektif kajian, yaitu yang pertama, mengenal pasti pengaruh penggunaan bahasa Selangor, dan yang kedua, mengumpul dan mengelaskan bahasa Selangor dalam kalangan mahasiswa, dan yang ketiga, membincangkan kesan bahasa Selangor dalam kalangan mahasiswa pada masa akan datang. Baiklah, seterusnya terdapat juga beberapa kepentingan kajian yang dilaksanakan ini. Yang pertama, dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Selangor, di mana bahasa ini merupakan fenomena dan fakta budaya universal, agar generasi seterusnya dapat mempelajari dan mengetahui bahasa ini. Dan yang kedua, sebagai panduan dalam pengajaran, di mana bahasa Selangor ini memberikan kesan terhadap penggunaan bahasa Melayu. Oleh itu, melalui kajian ini dapat memberi kesedaran kepada generasi akan datang untuk menggunakan bahasa Melayu asli. Dan yang seterusnya dapat mengetahui bahasa Selangor yang sering digunakan, di mana bahasa ini digunakan untuk mengekspresikan maklumat, buah fikiran, pendapat, dan pandangan. Oleh itu, pengkaji juga dapat mengetahui bahasa ini. Baiklah, saya akan teruskan kepada bahagian sorotan kajian. Penggunaan bahasa Selangor ini telah banyak dikaji oleh pengkaji terdahulu, bukan sahaja dalam negara malah juga di luar negara. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Nik Safiah pada tahun 1992 yang bertajuk Bahasa Selangor di dalam kalangan mahasiswa Universiti Malaya, satu tinjauan sosiolinguistik yang telah memfokuskan terhadap faktor penggunaan bahasa Selangor dalam kalangan pelajar di Universiti Malaya. Kajian beliau telah mendapati bahawa terdapat 4 faktor Selangor timbul dalam kalangan pelajar, di mana faktor pertamanya adalah untuk menimbulkan perasaan dan ciri identiti kumpulan. Faktor kedua pula ialah keadaan mahasiswa sendiri yang mudah menjadi mangsa tekanan emosi. Faktor ketiga ialah keinginan mereka untuk meringkaskan perkataan dan rangkaian kata yang digunakan sehari-hari, dan faktor yang terakhir ialah adanya perasaan ingin bergembira, berjenaka dan meringankan sesuatu yang penuh dengan tekanan. Baiklah, seterusnya kita melihat kepada kajian yang dijalankan oleh Bembe dan Bukes pada tahun 2009 terhadap 215 lelaki dan perempuan yang berkulit hitam
berusia antara 14 hingga 21 tahun di Gauteng, Afrika Selatan yang mendapati bahawa terdapat beberapa fungsi bahasa Selangor telah digunakan, iaitu fungsi pertama untuk keseronokan. Hasil kajian mendapati bahawa 65% responden mengatakan mereka menggunakan bahasa Selangor sebagai keseronokan. Contohnya, cheese boy, cheese girl digunakan untuk merujuk lelaki atau perempuan muda yang kaya. Fungsi kedua pula, kreativiti atau inovasi leksikal, iaitu sebanyak 51% responden mengatakan bahawa Selangor berupaya memaparkan bakat linguistik dan kreativiti leksikal seseorang. Sebagai contoh, chill dan relax menjadi chillax. Baiklah, seterusnya, kajian yang dijalankan oleh Noraini Yusof et al. Pada tahun 2006 ialah mengkaji bahasa Selangor dalam pengacaraan rancangan hiburan televisyen, iaitu seperti Melodi, Muzik-Muzik, Sempurnakan Hatimu dan Mencari Cinta. Kajian ini telah mengkategorikan penggunaan bahasa Selangor oleh pengacara rancangan hiburan sebagai salah satu punca berlakunya pencemaran bahasa. Berdasarkan kepada kajian tersebut, bahasa Selangor yang kerap digunakan oleh pengacara adalah melibatkan penggunaan bahasa ganti diri seperti diorang dan kita orang. Dalam masa yang sama, mereka juga menggunakan bahasa Selangor yang diciptakan khas untuk suatu rancangan hiburan tersebut seperti Zaz dan Layan yang merujuk kepada identiti sesebuah rancangan tersebut. Baiklah, saya akan beralih pula kepada bahagian kaedah kajian. Kajian ini telah menggunakan kaedah perpustakaan dan kaedah internet. Kajian perpustakaan dipilih untuk memperoleh maklumat berkaitan dengan tajuk, permasalahan, objektif, soalan kajian, tinjauan literatur dan perbincangan. Pelbagai bahan bacaan telah diperolehi di perpustakaan Tuanku Bainun Upsi untuk dijadikan rujukan dan panduan bagi mendapatkan maklumat bagi kajian yang dijalankan ini. Kajian internet pula adalah bertujuan untuk memperoleh data-data atau maklumat daripada kajian-kajian lepas yang telah dijalankan oleh para penyelidik terdahulu. Terdapat pelbagai bahan rujukan yang didapati melalui rujukan internet yang dapat dijadikan sebagai dapatan kajian yang dijalankan. Berdasarkan kepada kajian-kajian lepas, terdapat pelbagai pengaruh bahasa Selangor, faktor penggunaan bahasa Selangor, kesan penggunaan bahasa Selangor dan pelbagai lagi maklumat yang dapat dikumpul dan dianalisis berdasarkan kepada kesesuaian objektif kajian ini. Seterusnya ialah kerangka teori. Kajian ini menggunakan teori relevan bagi makna eksplisit dan implisit korpus lisan. Teori ini mencapai tahap memproses input dan implikasi konteks. Implisit bermaksud tersirat menunjukkan mempunyai maksud yang lain yang diucapkan oleh penutur. Makna tersurat dan tersirat berbeza dengan cara penggunaannya. Okey, jadi saya akan meneruskan lagi pembentangan kita pada hari ini dengan hasil dapatan kajian daripada kumpulan kami, dan saya harap anda semua masih kekal fokus dengan pembentangan daripada kumpulan kami. Okey, melalui objektif 1, kami mendapati bahawa 3 faktor ini sangat mempengaruhi penggunaan bahasa Selangor dalam kalangan mahasiswa. Antara 3 faktor tersebut adalah rakan sebaya, media massa dengan keluarga. Okey, bagi faktor pertama, rakan sebaya, seperti yang kita tahu, rakan sebaya ni sangat memain peranan penting lah dalam golongan mahasiswa ni dari aspek tingkah laku, perbuatan maupun perkataan lah. Jadi, rakan sebaya ni dia merupakan satu agensi yang tidak formal dan dia akan memberikan sesuatu macam dia akan mempengaruhi individu tersebut dari aspek tingkah laku, sikap maupun identiti itu tersendiri. Okey, jadi faktor kedua adalah faktor media massa. Seperti yang kita tahu, media massa ni merupakan alat penyampaian maklumat daripada sumber. Jadi dan tidak dinafikan hampir 90% mempunyai aplikasi apps yang seperti Facebook, Instagram, IG. Jadi penggunaan bahasa Selangor di ruangan komen ataupun di apps ni sangat membimbangkan dan ia akan mewujudkan kerosakan kepada sesuatu perkataan tu dah sendiri. Mungkin dengan penggunaan perkataan di media sosial ni, mungkin dia orang nampak macam nampak macam ramah, nampak macam mesra, walhal ia akan merosakkan sesuatu perkataan itu tersendiri.
Jadi faktor keluarga ni juga mempengaruhi kepada penggunaan bahasa Selangor dalam kalangan mahasiswa ni. Seperti yang kita tahu, mungkin dengan keluarga ni mahasiswa akan menggunakan pertuturan yang lebih mudah. Jadi mungkin kekerapan kerap kali menggunakan perkataan ni akan menyebabkan mereka terbiasa dengan penggunaan bahasa Selangor tu. Jadi ia juga mempengaruhi penggunaan bahasa Selangor dalam kalangan mahasiswa itu tersendiri. Okey, ni adalah slide untuk objektif kedua kami. Yang jika anda dapat lihat, objektif kedua kami mengumpul dan mengelaskan penggunaan bahasa Selangor lah. Itu antara 5 contoh perkataan yang sering digunakan dalam berkomunikasi lah, untuk tujuan berkomunikasi secara lisan, sama ada di benda masa ataupun secara berhadapan. Okey, penggunaan-penggunaan perkataan seperti ini adalah bertujuan untuk mewujudkan kemesraan, terutama sekali untuk individu yang baru mereka kenali. Okey, kita teruskan lagi dengan slide seterusnya ni adalah menjawab objektif ketiga kami, iaitu kesan kepada penggunaan bahasa Selangor ni lah. Seperti yang kita dapat lihat kat situ ada 3 yang kami tekankan, iaitu pertama, kesan dia akan wujudnya kedudukan bahasa Melayu tu akan terjejas lah bila penggunaan bahasa Selangor ni yang terlampau berleluasa. Ia akan menyebabkan bahasa kita ni akan rendah nilainya di mata golongan muda dan mahasiswa itu tersendiri. Okay. Jadi kesan kedua pula kita dapat lihat kat situ, implikasi kepada generasi pelapis negara lah pada masa akan datang. Jadi bila kita terbiasa dengan penggunaan bahasa Selangor ni, kita akan gagal lahirkan individu yang memahami apa itu bahasa dan memahami bahasa Melayu itu tersendiri. Jadi dia tak boleh, jadi nanti jika kita terbiasa dengan penggunaan bahasa Selangor ni, ia akan menyebabkan kita tak tahu pun, kita tidak tahu untuk menggunakan bahasa itu dengan baik, dengan betul. Jadi kesan ketiga adalah dia akan mempengaruhi lah persekitaran, sama ada pengaruh kita dekat media masa ke, dalam drama maupun filem. Nanti apabila terlampau ramai menggunakan bahasa Selangor ni, jadi kita akan mula terbiasa dan akan menggunakannya sama ada di media masa maupun di drama. Kesimpulan, bahasa Selangor semakin menular dalam kalangan remaja. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antaranya ialah rakan sebaya. Oleh itu, mahasiswa perlu bijak menggunakan bahasa dalam pertuturan seharian mereka. Sekiranya mahasiswa menggunakan bahasa dengan betul dan tepat, ianya akan meninggalkan pelbagai kesan dan impak, terutamanya pada masa akan datang.